Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd.
Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan inayahnya kita masih diberi nikmat pada pagi ini. Kita berada pada pagi 10 Zulhijjah, pada pagi 10 hari raya Aidil Adha, hari raya Kurban, hari raya yang disebut dengan hari raya haji. Alhamdulillah, kita sudah mula bertakbir pada tanggal yang disebut Zulhijjah pada semalam, yang dikaitkan dengan takbir selepas menunaikan solat fardu subuh, yang kita sebut sebagai takbir muqayyad. Maka di dalam bulan ini kita disunatkan memperbanyakkan bertakbir, bertahmid, bertahlil dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan takbir di bulan Zulhijjah ini ataupun pada hari raya Kurban ini, dia tak sama macam takbir hari raya Aidil Fitri ataupun hari raya Fitrah. Hari raya Fitrah, hari raya Aidil Fitri, kita mula bertakbir pada malam raya. Biasanya pada malam raya bertakbir setelah kita mendapat pengumuman keesokan hari untuk hari raya, maka kita bertakbir sampai takbir tersebut sehingga ataupun sebelum kita solat hari raya. Selepas solat hari raya, maka kita sudah tidak disunatkan bertakbir pada hari raya ataupun Idul Fitri, hari raya fitrah ataupun hari raya puasa. Bagaimana di dalam Aidil Adha ni, tuan-tuan sidang para hadirin sekalian, apabila kita membicarakan dengan takbir, maka di kesempatan pada pagi ni sebelum nak menunaikan Aidil Adha ataupun hari raya Kurban, hari raya haji, kita kena faham maksud takbir yang disunatkan ataupun takbir yang digalakkan di dalam hari raya Aidil Adha. Yang pertama yang Ustaz sebut tadi, takbir yang disebut, ada satu takbir yang diberi nama takbir muqayyad. Ada juga yang kedua diberi nama takbir mursal ataupun alias takbir mutlak. Jadi kita kena faham dulu apa makna takbir mursal alias takbir mutlak. Apa dia disebut dengan takbir muqayyad. Jadi kalau kita tahu perbezaan dua ni sidang para jemaah sekalian, maka tidak akan timbullah kita orang panggil kekeliruan. Kita tahu takbir mursal tu bila, takbir muqayyad tu bila. Nah, maknanya kita nak mengetahui perbezaan tadi. Mursal tu macam mana, muqayyad tu macam mana. Sebab biasalah tuan-tuan, jarang-jarang setahun sekali kan. Setahun sekali kita berada pada bulan Zulhijjah. Jadi apabila kita tidak diingatkan, kemungkinan kita terlupa. Maka dengan adanya peringatan ataupun kita sebut tazkirah hari raya Kurban, maka kita akan jaga dan kita akan pastikan kita akan buat segala apa yang disarankan di dalam bulan Zulhijjah. Boleh tuan-tuan Berkasih semua, sekali lagi Ustaz minta, mata dah ada pagi ni 45 orang, minta share dulu insya-Allah. Lagi banyak kita share lagi, insya-Allah kawan-kawan kita boleh tengok insya-Allah. Terima kasih pada sahabat Ustaz Akhi Zakir atas share pada pagi ni. Baik, pertama Ustaz nak sebut dulu takbir ataupun mursal alias takbir mutlak. Kalau orang sebut takbir mutlak, tu makna takbir mursal. Kalau orang sebut takbir mursal, itu takbir mutlak. Jangan pula kita keliru. Kenapa tempat saya orang sebut takbir mutlak? Kenapa sini mursal? Sama je.
Itu Ustaz sebut mursal, alias mutlak. Jadi tuan-tuan boleh tarik kat ruangan komen. Mursal itu bermakna takbir mutlak. Mutlak itu bermakna takbir mursal. Boleh boleh tarik kat ruangan komen sahabat-sahabat yang menonton live pada pagi ni. Walaupun buat persiapan hari raya, sebab Ustaz ambil lebih kurang dalam 15 ke 20 minit ni sebelum kita nak pergi menuju menunaikan solat Aidil Adha ataupun hari raya Korban. Baik. Takbir mursal, alias mutlak ni sidang para hadirin, para jemaah sekalian. Kenapa kita buat dia? Bilakah masa dia nak buat? Nak laksanakan takbir mutlak ni bila? Boleh Maka apabila kita nak bicarakan waktu dia ataupun masuk takbir mutlak ialah perlaksanaan yang kita buat takbir dia tak terikat. Tidak ada ikatan dengan waktu solat. Tu makna takbir mutlak. Macam solat sunat mutlak lah. Solat sunat mutlak kan dia tak terikat bila boleh kita solat. Nampak? Macam juga takbir mutlak. Kita boleh buat, dia tidak terikat dengan waktu solat. Tu makna takbir mutlak, alias mursal. Faham maksud dia Tak terikat dengan solat. Tak terikat dengan solat kita boleh takbir. Contohnya, walaupun kita tak sembahyang, lepas je kita duduk saja-saja sebelum buat jamuan makan, sebelum kita makan, pada tanggal bulan Zulhijjah ni, yang disebut dengan hari-hari kita disunatkan untuk berkorban. Tapi kita tak buat korban pun. Kita duduk saja-saja dengan family saudara kita pun takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya takbir walaupun tidak dibuat selepas solat. Maknanya tidak berkait dengan waktu mendirikan solat. Itu namanya takbir yang kita sebut sebagai takbir mutlak, alias takbir mursal. Faham maksud dia? Jadi minta yang tuan-tuan yang menonton faham boleh tarik di ruangan komen. Faham Ustaz? Okey. Sebab kenapa Ustaz sebut sedemikian? Supaya kita ni tidak keliru dan kita tidak, orang panggil apa dah, kemuskilan tu. Supaya kita tidak duduk dalam keadaan mana satu takbir mutlak, mana satu takbir muqayyad. Okey, jelas Ustaz bagi tahu kan mutlak macam mana, takbir mutlak alias takbir mursal macam mana. Maknanya dia tidak terikat dengan solat. Maka bila-bila masa dalam bulan Zulhijjah dia dimasuk dengan duduk 10, 11, 12, 13. 13 tu 11, 12, 13 tu bernama Ayyamut Tasyrik. Hari Tasyrik. Hari yang mana kita disunatkan untuk berkorban, yang membolehkan kita berkorban dan kita boleh melakukan takbir pada hari tersebut. Boleh clear dah yang tu. Baik. Dia sebut apa dia lagi? Yang perlu kita faham sidang para penonton sekalian, tuan-tuan sekalian. Dia dibuat selepas mana ataupun waktu yang tidak terikat dengan solat. Tu nama takbir mutlak alias takbir mursal. Dan apabila tenggelam matahari pada hari raya Aidil Adha, hari raya Korban, maknanya maka dia sudah, ataupun kita kata apa dia, apabila habisnya hari ataupun masuknya 13 Zulhijjah tadi, dah sampai waktu ataupun berakhirnya, maka kita sudah tidak disuruh untuk bertakbir lagi. Sudah habis dah. Boleh faham Yang pertama. Yang kedua, takbir muqayyad. Yang ni tidak menjadi masalah pasal orang tahu. Lepas sembahyang orang takbir. Lepas sembahyang orang bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Biasa imam-imam surau masjid tempat kita dia akan istighfar astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 3 kali. Lepas tu dia kata apa dia? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dah. Dia bertakbir selepas solat fardu 5 waktu, maka itu namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni pula kenapa kita suruh buat? Disunatkan baginya bertakbir setiap kali 5 waktu solat. Sunat. Sunat ni bermakna kita buat boleh pahala lah. Maknanya takbir tu boleh pahala. Ustaz, saya teringat takbir panjang. Ustaz, takbir panjang macam mana? Takbir panjang ni takbir komplit lah. Ya ada Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Nah. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tu takbir sempurna. Ada orang dia tak ingat tuan-tuan? Ada sebab benda jarang-jarang kan. Habis tu ustaz, kalau saya tak ingat, saya nak takbir sunat juga. Sunat takbir mana kita ingat lah. Maknanya lepas semaya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu je. Ulang waktu 3 kali. Dah. Ustaz, saya tak pandai buat lagu, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Yang penting takbir. Sebab kita ni, negara Malaysia kita ni antara takbir raya yang banyak lagu. Kalau tuan-tuan tengok dalam video Masjidil Haram semalam, dia orang takbir macam mana tak? Takbir orang Arab, tak macam kita. Takbir kita lebih pada mendayu-dayu kan. Jadi kita tak perlu pun. Nah, tapi kalau kita nak takbir ada lagu, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Nah. Tak nak takbir pun tak apa. Pasal dia sunat, tak menjadi kewajipan. Tapi amat rugilah duduk bulan Zulhijjah kita tidak bertakbir. Faham maksud dia? Jangan segan. Ada setengah orang tu segan nak takbir. Utamanya duduk di surau kan. Pagi ni sebelum nak sembahyang, biasanya orang akan pusing mikrofon kan. Kita cuba takbir ramai-ramai. Maksudnya kita nak ambil fadilat, kelebihan. Duduk di pagi Aidil Adha ataupun pagi hari raya Korban, kita memperbanyakkan takbir. Jangan kita rasa tak pandai buat lagu tu, kita rasa tak apalah, segan, naik malu. Jangan. Kerana takbir yang kita ungkapkan itu menandakan bukti, menandakan rasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sunat bertakbir, boleh tuan-tuan baik. Takbir muqayyad ni yang kita sebut takbir dibuat selepas solat maktubah. Dalam kitab fiqh dia sebut solat maktubah. Ni anak jantan ni takbir ni. Solat maktubah. Solat fardu 5 waktu. Tu nama solat maktubah. Faham maksud dia? Maka solat maktubah ini ataupun solat 5 waktu ni kita boleh buat selepas sembahyang 5 waktu takbir. Disunatkan. Baik. Ustaz, sunat di masjid di surau ke? Lain pada masjid di surau selepas sembahyang 5 waktu boleh takbir tak? Contoh. Kita solat berjemaah di rumah. Kebetulan orang mari ziarah kan? Orang mari ziarah rumah kita, orang mari menjamu juadah rumah kita. Kebetulan ada program akikah. Contoh kan? Orang datang rumah kita, orang datang ziarah rumah kita, ada program akikah contoh. Maka kita pun selepas sembahyang berjemaah dengan kawan-kawan jiran datang, sahabat handai datang,
Solat 5 waktu, solat Zuhur je tu. Lepas solat Zuhur, kita disunatkan juga bertakbir. Bukan di masjid saja tau. Jangan duk faham masjid saja takbir muqayyad berlaku. Di mana kita mendirikan solat 5 waktu, di situlah kita disunatkan bertakbir. Rasa orang duk faham kadang-kadang takut masjid. Maknanya ustaz di rumah boleh lah. Boleh, tak menjadi masalah. Tak jadi masalah, boleh tak. Sama ada di rumah tadi kita sembahyang secara berjemaah ataupun seorang-seorang. Solat secara sendirian berhak. Solat sendiri. Maka solat sendiri pun lepas kita bagi salam, kita boleh takbir juga. Disunatkan juga solat bersendirian. Tidak ada masalah. Nak? Boleh? Harap-harap insya-Allah lah tak keliru kan? Okey, jelas dua takbir mursal, elayus mutlak, takbir muqayyad. Faham Mursal, elayus mutlak. Jangan kita tukar yang tu. Kalau sebut mursal itu mutlak. Kalau mutlak itu mursal. Jangan tanya pula mursal bila. Mursal bila tu masalah. Dah faham lah tadi Baik. Maka apabila kita membicarakan, ustaz nak setuju satu lagi untuk tontonan pada pagi ni, sempena pagi Aidil Adha, pagi hari raya Korban, hari raya haji. Biasa kita panggil hari raya Korban lah. Kalau orang tak buat korban, dia panggil hari raya haji. Tak apa, tak kisah. Itu semua nama-nama hari raya. Baik. Hari raya haji, hari raya Aidil Adha yang bermula pada pagi ni 10 Zulhijjah. Semalam ada sahabat tanya, Ustaz, sebab dia dapat satu WhatsApp ke tak tahulah, wallahu a'lam. Ustaz, semalam tak boleh kita puasa kerana semalam orang raya dah. Sudah. Tak tanya tuan duduk negara mana? Tuan duduk negara mana? Saya duduk negara kita lah. Mana negara kita? Malaysia. Baik. Dia tengok semalam live di Masjidil Haram buat solat hari raya. Tak apalah ustaz bagi tahu kat dia, tengok tarikh kita, jangan tengok tarikh orang. Tengok tarikh 9 Zulhijjah kita, tempat kita. Bila 9 Zulhijjah tempat kita? 9 Zulhijjah tempat kita adalah semalam. Hari ni pagi ni 10. Macam tu ke? Ya. Jangan tengok 9 Zulhijjah di negara-negara lain. Negara kita. Sebab dia ada perbezaan waktu tu kan. Apabila perbezaan waktu, maka jadi perbezaanlah cara bila nak mulakan. Faham maksud dia? Jadi kalau kita tak faham yang tu, jadi kita jadi macam agak keliru lah juga. Tak apalah, mungkin dia tanya tu pasal dia keliru ataupun nak confirm lah. Maknanya, mula dengan 9 Zulhijjah kita semalam. Bukan 9 Zulhijjah bakal haji sana, kita sini. Kalau macam tu, sembelih lembu semalam lah. 9 Zulhijjah tempat kita duduk, bukan tempat orang lain duduk. Gitu. Faham Jelas. Saja je Ustaz sebut pasal kadang-kadang ada yang beberapa kekeliruan sedikit dalam kita memahami waktu tu. Waktu kita ikut time kita. Sama juga. Kita nak sembahyang Zuhur tak boleh ikut waktu di Mekah, ikut waktu di kita, tuan-tuan. Walaupun kita tengok Masjidil Haram azan Zuhur. Waktu kita, bukan waktu dia. Boleh tuan-tuan, sidang para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Baik. Dah berapa minit dah? Dah 7:17. 10 minit lagi Ustaz akan berhenti. Nak pergi buat persiapan solat Hari Raya Aidil Adha. Faham Faham? Yang boleh tanya di ruangan komen. Sempat baca boleh jawab insya-Allah. Terima kasih mata-mata yang memandang.
70 orang mata-mata memandang pada pagi ni. 71 orang memandang ni, Ustaz nak sebut juga, sahabat kita 70 orang memandang ni, waktu takbir Aidil Adha. Duduk diam dia. Waktu takbir Aidil Adha. Takut-takut ada yang lupa. Sebab benda setahun sekali masuk Zulhijjah ni. Bilakah waktu takbir? Bila waktu takbir? Waktu takbir Aidil Adha yang dikatakan takbir muqayyad. Takbir yang berqaid lepas sembahyang tadi. Bila bermula pada waktu subuh Yaum Arafah. Hari Arafah. Hari Arafah bila? 9. Wukuf di padang Arafah bila? 9 Zulhijjah. Bila 9 Zulhijjah kita? Semalam lah. Subuh semalam adalah yang disunatkan bertakbir muqayyad ba'da subhi. Kalau hari raya Aidil Fitri, malam raya kan, takbir mursal. Takbir muqayyad yang kita buat kan. Lepas sembahyang maghrib. Kita buat pada malam raya. Baik. Dan bermula pada tanggal 9 Zulhijjah semalam. Itu kita sunat berpuasa semalam. Puasa hari wukuf. Hari jemaah haji berkumpul berada di padang Arafah. Salah satu kewajipan jemaah haji berwukuf ataupun berada di padang Arafah. Kerana dalam ibadat haji, salah satu wajib adalah berada di padang Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah hari Arafah. Salah satu kesempurnaan haji berada di padang Arafah. Maknanya kita sunat semalam memulakan takbir, yakni selepas solat fardu subuh 9 Zulhijjah. Maka berakhir bila? Berakhir bila takbir kita ni yang disebut dengan takbir muqayyad. Takbir yang berqaid yang kita buat selepas solat ni bila? Berakhir sehingga tamat waktu asar pada hari tasyrik. Hari tasyrik bila? 11, 12, 13. Maknanya 13 hari tasyrik tadi asar habis dah. Berakhir di situ. Tamat takbir di situ. Pada hari tasyrik yang ketiga. Hari ketiga lah. Daripada hari tasyrik. 11, 12 dan 13. Boleh ke? Faham? Nak tanya soalan? Boleh tanya soalan. Boleh dimasuk di ruangan komen. Waktu berkait dengan takbir. Terima kasih semua yang menonton pada pagi ini dalam perkongsian, peringatan ataupun tazkirah bersepena kita berada pada Hari Raya Aidil Adha. Ataupun pada Hari Raya Korban. Hari Raya Haji. Ini di antara dia panggil perkara-perkara yang berkait dengan sunat. Boleh Ada masa sikit lagi. Lebih kurang dalam 10 minit lagi sebelum kita pergi menunaikan ibadah solat. Tepat tuan-tuan jam berapa solat? Start jam 8 pagi. Okey. Ustaz, 9 Zulhijjah tadi tu geng-geng haji ke? Geng-geng siapa yang sunat takbir tadi? Contoh. Siapa dia yang sunat bertakbir pada 9 Zulhijjah tadi? Jemaah haji ke kita? Baik. Apabila masuk subuh 9 Zulhijjah disunatkan bagi orang yang tidak menunaikan haji. Kita lah. Bumi Malaysia lah yang tak pergi haji. Bumi mana-mana pun. Mereka duduk pada tanggal 9 Zulhijjah, mereka tak pergi haji. Sunat mereka bertakbir pada 9 Zulhijjah subuh sehingga waktu asar. Menjadikan apa dia? Amalan takbir tadi
dalam keadaan ataupun berada pada bulan Zulhijjah. Boleh tuan-tuan Baik, ada soalan ke? Ada soalan boleh tanya. Ustaz nak sebut yang mengenai kelebihan ni, amalan-amalan untuk kita memperbanyakkan sepanjang berada bulan Zulhijjah lah ni. Antaranya bertakbir, senang je. Takbir tadi adalah satu amalan. Lama sikit pun boleh ustaz, tak boleh Cik Zul, nak pergi semayang hari raya dah, nak pergi semayang dah jam 8. Hari ni ustaz khutbah hari ni. Terima kasih semua yang menonton. Selamat hari raya korban ustaz, selamat hari raya korban. Baik. Yang terakhir, ni peringatan kepada peserta-peserta korban lah. Yang mana masuk korban, mudah-mudahan korban kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan korban kita diberi oleh Allah ganjaran. Mudah-mudahan korban kita juga termasuk daripada korban yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan, keistimewaan dan ganjaran pahala yang luar biasa. Ganjaran pahala yang cukup-cukup besar. Kerana korban ni adalah sunat muakkad di dalam mazhab kita Syafi'i. Sunat muakkad. Sunat apa dia? Sunat muakkad, sunat yang dituntut, yang digalak, yang disuruh. Makna dia sunat sangat buatlah. Besar pahala ganjaran. Baik. Korban yang kita buat ini adalah korban kerana Allah, bukan kerana lembu, bukan kerana daging, bukan kerana orang, tapi kerana Allah. Di dalam suratul Hajj Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, baik, suratul Hajj ayat yang ke-37, Allah Taala berfirman, apa kata Allah? La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini kata Allah dalam suratul Hajj ayat yang ke-37. Apa makna dia? Daging dan darah binatang korban yang kita buat tadi itulah. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Daging dan darah binatang korban yang kita sembelih tu. Allah Ta'ala sebut apa dia? Daging dan darah binatang korban yang kita sembelih tadi. Ataupun hadiah sesekali tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi sampai kepada Allah, sampai kepadanya ialah amalan ikhlas. Berdasar kepada takwa kita ni. Berdasar kepada takwa kamu, kata Allah. Maknanya Allah Ta'ala nak tengok ketakwaan. Nampak di segi zahir kita sembelih lembu, kita sembelih unta, kita sembelih kambing, biri-biri. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala nak tengok ketakwaan kita. Sejauh manakah kita ni mencapai darjat ketakwaan di dalam melakukan ibadah korban. Boleh Manakala kita faham korban ini adalah kerana nak menunjukkan rasa takwa pada Allah, maka kita berkorban, maka kita dapat ganjaran pahala, ganjaran kelebihan. Baik. Sembelihan binatang ni tuan-tuan, kita kena tengok binatang dalam mazhab Syafi'i kita, binatang yang boleh korban unta, lembu, kambing. Kerbau ustaz, kerbau spesies lembu, family lembu. Biri-biri family kambing. Rusa, kijang dalam mazhab kita tak boleh. Boleh Jangan pula mari tanya, tak ada bela ni unta, rusa ni boleh tak? Arnak tak boleh juga dalam mazhab kita. Boleh
Faham? Baik. Pengorbanan ini kita akan mengingatkan dua sejarah kepada Nabi Allah Adam AS. Nabi Adam dia ada dua orang anak, Qabil dan Habil. Bagaimana sejarah Qabil dan Habil ini antara Allah Subhanahu Wa Taala menguji anak Nabi Allah Adam AS bila mana berlakunya proses korban di antara mereka. Korban yang dilakukan oleh Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia menyembelih ataupun dia mengorbankan benda-benda yang buruk, tak elok. Tapi korban yang dilakukan oleh Habil, korban yang elok kerana dia buat korban dengan binatang yang gemuk, binatang yang elok, binatang yang besar. Binatang yang mana terbaik, maka korban Habil diterima, korban Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Keikhlasan Nabi Ibrahim dalam melakukan pengorbanan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meletak ataupun melakukan korban terhadap anak anda kesayangannya, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ni tuan-tuan, dia berkahwin dengan Siti Hajar. Agak usia dia ni tuan-tuan. Isteri kedua dia, Siti Hajar lah ni. Agak berusia dia berkahwin. Alhamdulillah dianugerahi oleh Allah seorang anak bernama Ismail. Punyalah sayang ni anak ni tuan-tuan, apabila turun perintah daripada Allah untuk menyembelih anak kesayangannya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bayangkan tuan-tuan, satu syariat yang mana kita tengok begitu hebat yang Allah Ta'ala anugerahi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi punyalah Nabi Ibrahim ni mempunyai sifat yang mulia, manusia yang hebat di sisi Allah. Mereka tidak tunggu, bahkan mereka melakukan korban terhadap arahan Allah tersebut. Bagaimana dalam keadaan Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, banyak gangguan sebenarnya. Antaranya waktu Nabi Ibrahim nak menuju ke tempat sembelihan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diganggu oleh syaitan, diganggu oleh iblis dengan tujuannya menghalang daripada melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila berada dalam situasi macam tu, bagaimana Nabi Ibrahim mengusir, menghalau syaitan, menghalau dan mengusir syaitan dengan keadaan membaling dengan batu ataupun melempari dengan batu, sehingga peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim itu diabadikan di dalam ibadat haji, yakni melontar jemrah. Bagaimana pengorbanan kedua-duanya, Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail itu, Allah Subhanahu Wa Taala membalas. Bagaimana Allah Ta'ala membalas dengan binatang besar, seperti mana yang dirakam dalam surah As-Saffat ayat yang ke-107, wa fadainahu bizibhin azim, kata Allah, dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Allahu Rabbi. Ini di antara keikhlasan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wallahu alam tuan-tuan, 7.30 je. Selamat menuju ataupun menunaikan solat solat sunat hari raya Aidil Adha. Selamat berkorban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.